الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kita bertemu lagi dan kuliah doa kita insya-Allah. Bulan sudah kita dah bincang lah tentang arti wajib, mustahil. Wajib, mustahil, harus, berdakal tu kita dah bincang lah. Kita cuma peringat ya. Bila kata wajib, wajib berdakal, perkara yang mesti ada sungguh. Mudah kalau kita baca yang tu dia panjang. Muka surat 7. Bila kata wajib berdakal, benda mesti ada sungguh. Kalau kata mustahil pada akal, benda yang mesti tak boleh ada sungguh. Jawapan dia begitu. Benda yang tak boleh ada sungguh tu mustahil. Harus pada akal, benda boleh menerima sungguh, benda boleh menerima tak sungguh. Itu harus pada akal. Akal kita boleh terima benda tu ada atau benda tu tak ada. Hak mustahil pada akal, akal kita sama sekali tak boleh terima kata benda tu ada. Harus, wajib pada akal, kita menerima benda tu mesti ada sungguh. Tu makna tu dia panggil perkara yang kata wajib, mustahil, harus. Ni kita masuk pula tangan ya, hukum orang yang bertaklid tu, kewajipan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kewajipan mengetahui. Maka kewajipan, wajib ni, wajib mengetahui itu dengan makna kewajipan mesti yang tak dapat, tidak yang mesti kita kena buat, tu kewajipan. Mengetahui, hak tadi kita kata kita duk mengaji tu kena ambil mengetahui, belajarlah kamu hingga kamu ketahui. Kita bicara tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hukum. Kita kata hukum-hukum yang seruput dengan perkara syarak, hukum-hukum syarak tu. Jadi kita bicara dalam tu dah. Mengetahui, belajar hingga ketahui. Apa lagi? Dalil, perkara-perkara yang sangkut dalil yang wajib kena ambil tahu. Dalil yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus, semua kita kena tahu. Tak tahu berdosa. Itu dia kata kewajipan, benda yang kita kena buat, tak dapat tidak. Wajib kita buat kerja satu kerja, wajib kita pagi-pagi pi tempat kerja. Wajib tu kena pi sungguh, tak pi orang marah. Ni dalam ilmu agama dia serupa juga, kewajipan mengetahui. Dalil wajib kena tahu, hak mustahil pun kena tahu, hak harus kena tahu. Baik, kita tengok setiap orang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Kita balik, berakal, sihat panca indera sampai surah rasul. Tu ni semua mukallaf. Kita ni semua mukallaf dah. Tak dapat tidak. Esok kena bertemu dengan Allah Ta'ala, kena jawab dengan Tuhan.
Itu kita sebelum kita mati tu kita kena siap sedia bekalan yang kita nak mati tu. Jangan duduk seronok saja. Rajin ngaji pun tak mau. Dia tengok lagi, kita tengok dalam kitab kita, orang yang tak faham ilmu tauhid ni hukum dia macam mana. Bukan kita buat kira, bukan kita buat ketetapan, bukan hak kita, tapi dah menjadi tanggungjawab kita. Nak kenal Tuhan kita, nak kenal Tuhan, nak semayang macam mana Tuhan pun tak kenal, nak puasa macam mana Tuhan pun tak kenal. Setiap orang yang mukallaf diwajibkan secara fardu ain. Nampak tu, fardu ain. Setiap biji mata kita itu fardu ain. Ain tu mata, fardu ain. Setiap biji mata orang yang baligh, berakal, sihat panca indera tu, dia wajib kena ambil tahu tadi. Setiap orang yang mukallaf diwajibkan secara fardu ain mengetahui, makna kita hendaklah ni orang yang mukallaf ni belajar hingga ketahui, itu mengetahui makna dia tu. Mengetahui, belajar hingga kamu ketahui apa dia dalil. Setiap sifat Tuhan tu kena ada dalil. Hak Nabi pun kena ada dalil. Bagi dalil tak bukti kata Tuhan ada. Tekatlah mengaku kata Tuhan ada, semua orang kata Tuhan ada. Tapi dia tak arti dalil. Ni kita nak bicara dalil. Dalil tujuan dia untuk mengkejap pegangan kita tu, kena ada dalil. Tak ada dalil tak boleh. Dia kata mengetahui dalil setiap yang wajib. Wajib apa ni? Bukan wajib syarak, wajib akal. Dia bicara tentang wajib akal tu. Untuk wajib tu tulis wajib akal. Dalil setiap yang wajib tu, wajib apa? Wajib akal. Dan juga yang mustahil. Kita bicara detek tu, dan mustahil, benda tak boleh ada. Kena tahu benda mustahil. Benda ni tak ada kat Tuhan, benda ni tak ada kat Tuhan. Kena tahu. Dan yang harus, perkara yang harus, benda ni boleh menerima ada, benda ni boleh menerima tak ada. Itu perkara-perkara yang harus. Supaya apa? Tujuannya supaya ia tidak menjadi orang yang bertaklid. Apa dia taklid? Ikut cakap orang. Orang kata ada, dia kata ada. Orang kata tak ada, dia kata tak ada. Tu orang tu tak ada tu. Tak mau. Nak lari pada bertaklid. Orang yang dia kata taklid apa? Turut semata-mata. Orang kata Tuhan ada. Dalil dia tak tahu. Semayang tak semayang, qawli fi'li qalbi tak tahu. Jenuh. Ni saya dah cerita kawan dah meninggal dah. Kita kata dia pergi mengaji, tempat mereka tu ustaz banyak, tapi dia tak pergi. Aku semayang hantar dak rukun qawli. Qawli tu saya tak tahu lah ni, semayang sudah. Tu dia mati dah. Jawab dengan Tuhan. Orang tu orang tak kenal kat Tuhan. Orang tu kan kenal Tuhan. Orang tak ada rasa perasaan dengan Tuhan. Ni kita dah mengaji ilmu Tuhan, nak bagi ada perasaan kita dengan Tuhan. Bagi ada sifat kasih sayang kita kat Nabi kita. Ini je bertaklid ni orang yang terus cakap orang. Tak mau lagu tu. Turut. Orang kata lagu ni, dia kata lagu ni. Orang kata lagu ni, dia kata lagu ni. Tak jadi. Iaitu orang yang jazam dengan perkataan orang lain tanpa mengetahui dalil. Pegang saja. Ada Tuhan. Dalil aku tak tahu. Aku tak erti yang tu. Jom dia mengaji. Mengaji payah. Taklid ni. Ada berkhilaf-khilaf ulama. Satu ulama Syekh Sanusi Ibnu Arabi wal kafirun. Masuk. Orang ni wal muqallidu, orang yang tiru cakap kafirun. Syekh Sanusi Ibnu Arabi, ulama besar Mekah, ulama tauhid. Itu dia buat ketapan. Wal muqallidu, orang yang tiru cakap orang, kafirun. Islam 'indan nas, kafir 'inda Allah. Wal a'yadu billahi min zalik.
Cuma ada khilaf-khilaf. Sekarang kita bicara tentang khilaf. Ada pendapat yang kata lagu ni, ada pendapat tak apa, lagu tu boleh, tapi kena azab. Baik, kita tengok lagi. Hukum hakam orang yang kita dok mengaji tu. Hukum orang ni kalau buat lagu ni. Hukum hang buat apa? Hukum aku buat lagu ni. Hukum hang buat lagu ni. Ini hukum macam mana? Hukum orang yang bertaklid. Tiru tu yang kata tu. Tiru semata-mata, mengaji tak mau. Baik. Ulama berselisih pendapat. Ada ulama kata lagu ni, contoh Syekh Sanusi dengan Ibn Arabi, ada ulama kata boleh lah, dia kata okey, tapi orang tu kena azab dengan Tuhan. Kita tengok lagi. Ulama ni bukan orang calang orang ni, orang alim ulama ni, orang yang hebat tentang ilmu tauhid, pegangan mereka cukup kejap. Ulama berselisih pendapat pada kufur dan tidaknya. Ada satu ulama, Mula Syekh Sanusi Ibn Arabi, orang dia kata tak mengaji, tak erti ni, tak tahu dalil ni, kufur dia tu. Dan tidaknya ada seorang ulama beladak, dia kata tak jadi kafir ulama. Ulama berselisih pendapat pada kufur dan tidaknya. Orang yang bertaklid itu, orang yang tiap cakap orang tu, berkhilaf-khilaf ulama. Satu ulama kata boleh, satu ulama kata tak boleh sama sekali, boleh jadi kufur. Apa kita alhamdulillah lah, Allah Ta'ala jauh. Kita semua nak mati ni, cerita nak mati ni, betul lah amalan kita bagi elok. Duit adalah banyak mana pun, RM10, RM1 sekupang nak bawa dalam kubur pun tak boleh. Apa yang nak bawa kita ni? Amal ibadah kita ni, amal ibadah kita, sedekah jariah kita. Yang ni yang nak jadi peluang kat kita di akhirat itu. Benda tu nak bantu kita, bukan nak bantu Tuhan. Tuhan Maha terkaya. Tu banyak sangat orang tak mau mengaji dah ni. Semayang rajin semayang, mengaji ilmu tauhid tak apa mau. Tu dia tengok tu kat masjid tu, tengok banyak ustaz-ustaz mengajar ilmu tauhid. Ustaz Rosyam lah, ustaz apa atau Kak Rosli dah abang. Tapi ada, tapi tak ramai. Muslimat alhamdulillah ramai. Bagus. Tuhan kasih kat muslimat ramai, kuliah-kuliah ramai. Saya pitang mana pun muslimat cukup ramai. Sini pun muslimin ramai. Ada tempat tak ada orang perempuan ada. Kak Rosni dia kata tak mau mengajak tang tu kan. Orang perempuan, orang lelaki lagi mai dia tengok-tengok lagi, bagi salam lagi keluar. Orang perempuan ramai. Habis lagi kita nak semayang Aisyah lagi, mai pula dah. Hampa duduk tengok di luar. Tuan-tuan, nak mengaji ni, saya duk mengaji dulu, ya Allah, nak dapat satu ilmu tu punya contiang, nak dapat sagi yang lupa, sagi kot nu lupa, sagi pun masa zaman muda tu duk belajar, nak dapat sikit. Duk mengaji kat Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh, Ustaz Lah, Tok Guru semua tu, nak dapat satu-satu ilmu cukup payah. Yang mereka kita duk mengajak beram-beram, mereka duduk di ujung nong seorang. Ya Allah, saya kata gagah pi juga. Ni pengkadal beman pun betul saja kat Rosni, rasa macam tak mau pi dah Rosni. Malah kadang-kadang pengurusi masjid panggil ustaz, kena main juga BP kat depa lah, duduk dalam kat dulu ujung tu. Ni baru ni pi tu ada juga, ada sikit dah. Kepiah pun duduk tangi lagi ni, duduk semayang ni ustaz, duduk tegur kan. Kepiah orang lelaki ni duduk tangi. Saya kata jangan buat lagu tu, tak boleh lingkup solat kita tak pakai, angkat sikit kata. Ni orang lelaki dah, dia pun sampai kat ni. Satu tempat saya duk baca khutbah perang-perang, dia main pakai jubah macam ustaz juga. Dia pakai ni serban macam ustaz datang ni.
Kita tengah duk baca khutbah, tengok dia kata kita angkat tangan kata, dia apa angkat tangan kata, kita pula dah dia kata bukan lagu tu. Nak duk ngajak kata tu, ni kepala angkat sikit. Umur tua dah. Ni hentam sembah dah kau ni, saya tengok Demi ni apa Popeye ke apa tak tahu. Kita ada parti tengok. Kemas pakai BMW. Dia bukan jenis motor BMW, apa liu dia tak kira. Kata liu terus ya sampai dekat ni. Kita angkat tangan ni. Dia pakai tak. Bagus kemas. Lalu kita berang betul. Bawa angkat. Ingat kot habis-habis khutbah, ingat kot nak tegur saya. Ustaz pandai-pandai tegur. Tak, terima kasih Ustaz ni. Terima kasih. Saya balik daripada Kuala Lumpur baru nampak sikit. Baru nampak sikit. 2 hari nampak dah tak nampak lah. Jawapan tu orang lelaki ni mudah. Sakit lutut. Yang tu poin tak sakit lutut tu yang tak main maji. Saya kata sakit lutut ke tak sakit lutut, Allah Ta'ala Maha mendengar. Tuhan dengar. Dia tahu anak kecoh dia, kecoh saya tak apa, kecoh Tuhan. Kita tak mahu takut kita. Berselipih pendapat orang yang betul. Baik, qaul yang sahih. Ini pendapat yang sahih. Itu ada dua. Satu, qaul yang mengatakan kufur. Orang tak mengaji ilmu tahid tak tahu. Tak ada hukum apa, tak ada taklid takti. Berdalil-dalil tu tak erti. Syekh Sanusi, Ibn Arabi habis rosak dah. Kemudian dalam banyak dua orang ni ada lagi banyak ulama-ulama ni. Apa dia berkata yang ni? Qaul yang sahih tu ulama yang sahih, pendapat depa ni sahih. Qaul yang sahih mengatakan ia masuk, dia masih mukmin. Dia cuma belajar dengar cakap orang, tapi orang ni macam mana? Hak dapat satu kata kufur, hak yang ni tak, dia kata. Dia kata ni qaul yang sahih mengatakan ia masih mukmin. Rupanya dia masih lagi orang yang beriman. Kita pegang hak yang ni. Kita nak pegang hak yang ni tak mau nak pegang hak nombor satu tu, orang beriman. Kerana masuk kubur dia dua saja, tiga. Orang beriman, bawah sikit pada orang beriman. Ni jenis orang yang taklid ni, yang kena azab dulu. Hak ujung kita tak ada langsung kosong. Tak mau aku nak hak paling atas. Hak paling atas aku nak. Syurga mana hak nak duduk? Paling atas aku nak. Semua atas-atas. Bawah-bawah tak mau. Tak mau. Kita minta kat Tuhan, nak syurga yang terbaik. Aku nak duduk dengan Nabi aku. Aku nak duduk dengan alim ulama. Orang perempuan pun tu, kalau dia ni pun, kalau dia minta di akhirat esok selama mana suami dia tu, kalau kata suami mati dulu. Macam saya dengan Kak Rosni, Kak Rosni kata, tapi tak apa kot, jangan marah. Kok dia mati dah. Dia orang yang beriman. Esok dia nak tunggu suami dia. Dia minta, ya Allah ya Tuhanku, dia suami aku dulu ni, malaikat nak tengok dulu suami hang tu macam mana. Dia tahu dah, Tuhan tahu dah. Iman dia elok tak? Iman dia tak elok. Di dunia dia isteri suami hang. Di sini tak ada. Orang tak beriman tak ada habat. Dia duduk final, duduk dalam neraka. Tu dia. Tapi kalau kita orang suami kita pun orang yang beriman, cuma dia mengaji, dia pergi tempat-tempat lain. Dia ambil juga. Jangan sampai duduk petikai. Kadang-kadang ada juga orang suami bila isteri kata nak mengajak, nak pergi mengaji, jangan tak bagi. Maka di akhirat esok dia minta izin, ya Allah ya Tuhanku, mintalah aku nak dengan suami aku, bagilah dia duduk dengan aku sekali, anak-anak aku, ayah-ayah aku nak duduk dengan kami sekali. Malaikat bawa, jom duduk. Kelebihan. Macam kita orang mengaji, kita tak tahu lagi, kita tak mati, tapi orang menuntut ilmu ni darjat yang Allah Ta'ala angkat paling tinggi. Orang mengaji darjat dia cukup tinggi, cukup mulia kalau dibandingkan dengan yang lain. Nabi kita tu duduk berjalan, dia nak Sayyidina Umar duduk baca kitab, Sayyidina Ali duduk baca kitab. Nabi keluar dalam surau, dia dengar.
menantu dia mengajar. Masya Allah, kata Nabi. Jadi orang lagu ni dua pendapat ni, dia kaul yang sahih mengatakan orang ni dia masih lagi mukmin, orang yang beriman. Tetapi dia mukmin tu, orang yang beriman, tetapi dia jawab tu, tetapi berdosa. Tu baru dawasi, berdosa kerana meninggalkan belajar. Tu dia yang tu. Dia dengar cakap orang, jomlah pergi mengaji aku tak mau, hamai habaq aku sikit-sikit gitu cukup dah. Ni kata mengaji pentingnya minta ilmu. Lah ni kita kata dalam handset pada dah online. Masya Allah, ada masa ambil tengok ustaz ni, oh tak faham, jumpa ustaz tanya. Saya tu pun betul lah, dia belah mana ada tanya ustaz macam mana, alhamdulillah saya jawab. Dia pada pakai online, nak main jauh dia kata. Tetapi berdosa kerana meninggalkan belajar. Kena azab. Dosa ni kita tak mau lah. Kalau mati tak mau. Dosa kecil pun kita tak mau, dosa besar lagi kita tak mau. Orang lagu ni Allah Ta'ala azab. Tak dalam neraka dulu banyak sangat, angkat buah dalam syurga. Kita tak mau. Dan hendaklah macam mana orang lagu ni, dia kata nak lari tu, hendaklah ia memikir, ngajilah dulu, belajar. Dan ia macam mana, ia hendaklah belajar, memikir, belajar hingga dia boleh fikir dengan kepala otak dia sendiri, tak usah dia ikut cakap orang. Dia kata memikir, bicarakan tentang dirinya jika ia adalah orang yang demikian, belajar tahu benda ni berdosa. Tu yang kumai mengaji, dia kena fikir. Kalau dia tak fikir, esok kena azab. Kita tengok lagi. Dalil ni dia ada dua, no? Ni kita masuk pada dalil ijmali, dalil tafsili. Ijmal borong-borong, tafsili macam kita ni, ustaz duk ulas banyak-banyak. Maksud dalil ijmali, baik, dalil ijmali, makna dalil ijmali, dalil itu bukti lah, kita kata bukti kata Tuhan ada, bukti kata semua ada tu. 20 yang wajib pada hak dalil, satu wajib satu dalil, satu perkara satu dalil, wujud satu dalil, qiyam satu dalil, sampai 20. Baik, dalil ijmali, maksud ijmali itu dia kata apa tu? Umum, jadi umum yang ringkas. Itu ijmal. Borong-borong yang ringan-ringan dia, lebih-lebih aku tak erti cara ijmali boleh, tafsili tafsili ni aku tak apa boleh. Orang tanya Tuhan ada tak? Ada. Macam mana hantar kata Tuhan ada? Aku dekat tu lah, aku tahu dia ada sungguh. Betul ke? Ada sungguh. Hang dengar sebab apa? Dua aku lalu dengar orang tua apa kata Tuhan ada, aku mengaku kata Tuhan ada. Sedia hidang, sedia, hampir tak? Share. Betul ke Tuhan ni? Betul? Dia tak ada mula betul? Dalil? Yang tu aku tak erti. Apabila kita duk mengaji lah, wujud artinya ada siapa? Ada Tuhan kita. Ada dia macam mana? Ada dia bukan macam kita, dia sedia-sedia ada. Jadi baharu alam ini, apa makna baharu alam ini? Duk berubah. Satgi kita tengok kelam, satgi cerah, satgi hujan, satgi kemarau. Tilik mai diri kita tak? Dulu aku muda, lah aku tua, satgi aku sakit, satgi aku pasal lapar, satgi aku pasal letih. Itu cukup aku dalil tu, memadai lah tu. Tu memadai lah lagu tu. Tu tafsili dah, jangan tak tahu langsung. Bagi tahu sama ijmali atau tafsili, bagi tahu juga. Baik, kalau Tuhan tak ada, hang boleh terima. Mana boleh terima? Alam ni takkan nak jadi sendiri. Dia lah tu kemas dah.
Tekak tu cukup lah. Cukup dah tekak tu. Jangan tak tahu langsung, tak boleh. Ilmu tauhid, ilmu fiqh cerita lain, dosa ya. Tauhid habis. Kita tengok dalil ijmali. Ijmali makna umum, ialah sesuatu dalil di mana ampunya tiada dia kata tidak berupaya, tak boleh nak ambil secara tafsili, secara ijmal, borong-borong tekat ni saja aku boleh. Hampa nak hampa pergi mengaji, lebih-lebih aku tak kerti. Dalil ijmali anak umum ialah satu dalil di mana umpamanya kan, tiada berupaya menetapkan tu, tak upaya nak tetap, nak cerita betul-betul tak erti. Kita tengok yang 5 turun di bawah ni, nombor 5. Menetapkan tu apa dia makna? Artinya menyatakan dalil itu sebagaimana yang ditentukan, seperti apabila ditanya orang tanya kita, orang tanya kita dari sudut manakah keadaan keadaan alam yang dapat menunjukkan adanya Tuhan. Orang tanya kita, tengok alam ni kan, apa bukti yang nak kata Tuhan ada? Ni tu guru pengarang kitab dia kata tu dalil lah tu. Maka ia menjawab, dia jawab, orang tu jawab apa? Alam ini baru. Dia baik dekat tu ya. Dan dia kata setiap yang baru ada yang menjadi ia menjadikannya. Mesti ada yang buat bagi jadi. Maka dia kata di sini, maka alam ada yang menjadikannya. Ada alam ni dia takkan boleh jadi, mesti ada yang menjadikannya, iaitu Tuhan. Kemah dah begitu pun. Orang tanya Tuhan ada. Mana yang kata bukti kita ada Tuhan? Ni alam ni. Yang kata baharu alam ni. Pegang yang kata baharu alam ini, makna baharu alam ini, alam yang ada ni, alam masih Allah, selain daripada Allah Ta'ala. Asal dulu tak ada, lah ni berada. Satgi berubah sejuk, panas. Satgi lagu ni kita tengok. Tilik diri kita. Dulu aku sihat lah aku sakit. Dulu aku muda lah aku tua. Siapa mau sakit? Siapa mau tua? Siapa mau mati? Ada hak dijaga. Siapa dia? Allah Ta'ala. Kemah dah betul pun, memadai dah. Jangan tak tahu, dok kira nak mati ni, mampu ya. Jangan dia kata betul. Jangan. Tu maksud dia tu. Dan dia orang begini, dan dia menghuraikan segala subhah. Subhah ni benda yang hak bercanggah tu, dia boleh hurai kat orang. Satu dia hurai, dia tolong ajak orang. Ada macam tak begitu. Tengok diri kita lagu ni. Dulu aku muda dulu, dah ni aku dah tua dah. Dulu aku sihat, lah aku sakit. Alam ni tadi hujan, dan ni berhenti hujan pula dah. Kita nak canggah tak boleh. Kenapa? Ada penjaga dia. Kita nak tahan tak boleh. Yang didatangkan terhadapnya, ada Allah Ta'ala, ada Tuhan, ada yang dia tahu, ada pencipta dia. Seperti dikatakan, dia bagi contoh, seperti dikatakannya, apakah dalil kamu tentang adanya Allah Ta'ala? Maka jawabnya, alam ini. Dan ia ni orang ni pula, ia ni lemah. Lemah, dia tak mampu untuk apa? Menyatakan jalan yang boleh menunjukkan bahawa
ada alam ni. Nak ulah panjang-panjang aku tak reti. Hak Ustaz Habak yang kita boleh macam Ustaz Habak tak tahu, tu tafsili lah tu. Satu persatu lah tu. Esok kita baca dalam kitab, esok lagi lagi kemas. Maka dalil itu menunjukkan ada Allah Ta'ala, atau ia berkuasa pada menyatakannya. Tetapi dia ada kuasa, dia boleh mengajak apa semua. Tetapi jika datang i'tirad di mana bangkangan, orang tanya kita, Tuhan ada tak? Ada. Hang siapa bagi jadi? Aku Tuhan bagi jadi. Tuhan siapa bagi jadi? Mai dah tu. Tu pandangan tu. I'tirad tiba iblis, syaitan. Hang siapa bagi jadi? Aku Tuhan bagi jadi. Tuhan siapa bagi jadi? Kita kata dia sedia ada. Mana boleh begitu? Kita baca kitab, ulah Ustaz tu habaq lah. Kita kata-kata dia nak jawab tak boleh dah. Tetapi orang tu hak muqallid tu, orang yang ikut cakap orang tu. Tetapi jika didatang akan i'tirad, bangkangan. I'tirad tu dia bangkangan. Sini dia kata penentangan. Dalam kitab Faridah dia kata hak di bangkangan. Dan jika datang i'tirad, penentangan terhadapnya, orang mai kona sikit saja, tidak tidak mampu, dia tak boleh, ia tidak mampu menghuraikannya sebagaimana yang ditentukan. Tuan-tuan ni tak apalah macam kita ni. Saya duk kesian lah kawan-kawan kita ni. Ustaz Hadi Awang punya pulun lah, sampailah kita pas dengan UMNO ni boleh berkawan elok. Mai pula hak dalam tak elok tu nak jadi macam-macam. Aduh, nak duduk dengan Nur lah, nak duduk dengan DAP lah. Yang ni saya sedih semua. Orang Melayu Islam ni kalau duduk dengan kafir, tuan-tuan buka lah ayat Quran mana yang ada sama ada hadis yang pointer kita kena pilih pemimpin kita orang kafir. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Orang kafir ni kalau halantik depa duduk dengan kita sendiri pun depa jadi menteri-menteri, depa kok mana pun depa nak hentam kita. Tengoklah ni, di luar negeri dah bunuh orang Islam. Tengok mereka tunjuk perempuan tu pergi kat bank, mereka rentak, tentera rentak jijak lagu tu saya. Orang perempuan sial kata di luar negeri. Tolong-tolonglah berdoa. Tu yang ustaz dah kata baca hadis tu banyak-banyak nak mengaji. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, minta Allah bantu orang kami, orang yang beriman. Wa azillah syirka wal musyrikin, minta Allah laknat pokok musyrik tu. Depa melampau ni dah, tak apalah di luar ni, di kampung-kampung saya pun ya Allah, pekat tubuh pula dah. Di AP Melayu saya kata ya Allah, saya kata puak ni bukan kedai apa, cicak pun orang masa kecil-kecil makan cicak je dia tu. Allah, kita nak tahu tang mana lagi. Nabi duduk di Mekah, pi Madinah, duduk di Madinah. Ambil Nabi sebagai contoh, maka dia tu sebagai pemimpin satu dunia. Bila Nabi buat lagu tu, maka kita duduk di Malaysia ni kena ikut petunjuk Nabi, selamat di akhirat besok. Ini pilih pemimpin kafir ni tak apa. Ustaz lain tak want nak sebut, ustaz lain takut saya orang buang, saya buang ni. Kita ni orang kafir ni tak ada sebaik-baik orang kafir. Kalau dia pelantik esok dia perbuatlah macam-macam lah. Panggillah jebung, pondan, LGBT, semua jadi bercelaru habis. Arak buka kami. Walaupun dia tu, tengok bagus. Kami orang kafir, kami nak makan arak lu bunuh, nak buat pertandingan arak lu bunuh. Hampa jangan duduk hampa beritahu. Padahal pemimpin tu bagus ke? Tak ada dalam kitab mana pun yang mengatakan kita orang Melayu Islam ni zalim, tak ada. Sejahat-jahat kita orang Melayu ni, kalau zalim pun dia tahu dia benda haram halal, dia pun tak ada lah.
Tu yang kita jaga. Kita jangan terpengaruh puak nak pelingkup kita semua tu. Kita elok dah. Dulu bergaduh lama dah. Lepas dengan UMNO ni bergaduh lama dah. Lah ni dah berkawan dah. Bila buat panggil gitu Allah Ta'ala tahu dah. Oh hang ni Melayu, hang Melayu duk bertokak, tahu lama dah. Nah Allah Ta'ala hantar di AP mai. Mampus pada muka hamba. Bawa dah akal. Hak klinik tu. Anak nakal saya tu doktor. Semua nak buang-buang. Pekerja buang. Sekolah-sekolah ni banyaklah pagat-pagat tu semua buang. Jadi kita ni kena hantar anak tu kena bagi duit untuk pagat. Sebulan kena bagi RM10 kot. Kena bagi tu dah habis. Cikgu ni, satu cikgu tu berkawan dengan saya. Nak ni mesyuarat nak cari ayat mineral pun tak ada. Ni bukan, kalau ada cikgu ni betul tak? Hak ustaz kata. Ustaz jumpa cikgu. Ni ayat mineral pun tak ada. Tok Sodok bangga lah. Jaga Islam yang bagi elok. Jaga Islam bagi elok. Tok Sodok mampu. Saya tak mau. Saya tanya Kak Rosni. Saya orang lembu tu tengok muka pun saya tak mau. Mati pun saya tak bicara. Saya tak mau. Orang hina Islam ni saya tak mau. Jangan dihina Islam. Jangan dihina Allah dan Rasul. Orang ni tak kemari pun saya tak pergi. Saya tak mau. Saya tak mau. Semua dia pamit Guan Ing lebih. Nak semua buat nama Ustaz Guan Ing ke darah. Kok dia boleh bawa bewak ke apa ke? Waktu geram tu. Kita ni sayang kat Allah, sayang kat Rasul. Aku nak mati dalam Islam. Aku nak mati. Tu kita tengok ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati kita sebagai orang Islam. Jangan kita mati dalam kekufuran. Wal a'udzu billahi min zalik. Tak ada habuan tuan-tuan, tak ada habuan. So banggalah kita tak ada habuan. Tempat saya tahu kerja dia apa dia? Kerja dia orang buat rumah tanah, sewa ada tanah-tanah orang tu jual, broker jual. Lillahi ta'ala ni ustaz tak kecoh ni. Masjid ni. Broker. Pi tamu broker tipu orang, pi tamu broker. Last kali satu orang kuman. Oh, hang mati dah ke? Ni duit aku macam mana tuan-tuan? Lillahi ta'ala tuan-tuan. Dia mati dah dalam kubur ni. Hang kecoh aku macam mana? Duit aku macam mana? Allah Rabbi. Saya kata orang Kedah mai kata. Tempat saya pada saya tengok tu. Masa tu kami pegang masjid. Saya duduk kawan kerap masa kita muda tu. Lepas esok dah pikuk orang ni ambil tanah pun. Terbuka tanah terbuka. Esok mai lebih tarik lagi. Dekat-dekat setahun baru boleh tanah tu tenggelam. Mati esok tenggelam. Esok tengok tenggelam. Tanah tu tenggelam. Allah Ta'ala azab lah di dunia. Tapi kami doa bagi kita kat pengurusi, kita tolong doa lah kat dia. Sampai tanggung buat kerja, minta hadiahlah Fatihah kat dia, hadiah suratul ikhlas kat dia banyak-banyak. Minta lah Tuhan ampun dosa dia. Lama-lama rapat elok balik. Tuhan perkenan. Minta. Yang tu kita takut tuan-tuan. Takut kita mati, kita takut. Tu yang kita duk mengaji sangat ilmu tauhid itu. Tak mau dah kita dan guna orang yang marah. Tuhan marah habislah. Nah, orang yang tak mampu, dia tak boleh. Maka dengan mengetahui dalil ini secara ijmali, cara borong-borong ia terkurang, maka dia kata terkurang daripada bertaklid atau lebih bertaklid tu. Maka dengan mengetahui dalil-dalil itu secara ijmali, bukan tafsir ijmali, ya, tu apa tu, terkeluar dia tu tak tengok, terkeluar dia daripada bertaklid, nak lari pada taklid ni. Yang gua cakap orang boleh terahad ustaz, kita bincang tak lagu tu dah. Tak semua ingat lagu tu mudah. Orang tanya Tuhan ada. Dalil putih tak baharu alam ini. Tuan-tuan boleh ulas dengan baharu alam ni. Malah tilik diri kita, tirik diri kita dulu. Kemudian tengok alam ni berubah, sagi berubah. Memadai lah, sah dah. Kita tak masuk dalam golongan taklid lah. Taklid membabi buta tak ada kat kita.
ambil tahu lagu tu cukup lah. InsyaAllah esok kita bicara dalam kitab ni, Ustaz cerita dua. Satu untuk secara ringkas, satu secara tafsili. Kita baca adalah kitab dulu, Misbah kan, insyaAllah. Kita baca sikit lagi. Maksud kitab ni bawa dia cermat sungguh ni kitab kita ni. Kalau kita baca kitab Faridah Ustaz baca ni, yang ni lah, yang ni Ustaz mudah. Kerana dulu Ustaz mengaji, Ustaz pakai kitab ni. Hak yang ni bacaan dia memang banyak, Ustaz pun tak boleh nak baca. Hak yang ni Ustaz senang baca dengan dengan apa, bumi bami. Yang tu mudah. Hak cara mengaji dulu. Yang Ustaz dah mengajar sini pun dia membaca kitab ni. Ni kita baca ni mudah kita faham. Cuma tulisan dia tu saja banyak sikit. Maksud dalil yang tafsili dia, ni nak yang tafsili. Ini kita tengok macam mana. Apa dia dalil tafsili, kita tengok nombor 7 tu. Hendaklah diketahui bahawa mengetahui dalil-dalil tafsili. Itu dalil tahlil. Dalil yang terperinci tu dah. Tengok yang nombor 7 tu, dalil yang terperinci satu. Dalil tafsili itu ialah adalah wajib ke atas penduduk setiap mukim. Ni kampung ni, kepala batas ni kena ada satu orang. Siapa dia? Dari dia Musi ni sampai kepala batas ni sampai kampung Ustaz ni, mesti kena ada satu orang yang kena jalil hak cara tafsili satu persatu ni. Tak ada esok semua kampung kena azab. Dia buka dalam kitab Misbahul Munir. Kita tahu betul. Dia kata kena sentiasa orang apa tu, setiap mukim atas dasar fardu kifayah. Kena ada seorang. Fardu kifayah ni penting. Ada seorang mengajak kitab ni. Kawasan kepala batas ni ada seorang. Sampai ke Paya Keladi, sampai ke Bakar Kapuk ni, mesti ada seorang. Orang yang alim dan ba'an mutawahid. Kalau satu sempat ni tak ada, habis. Contoh kita kata berlaku zaman sahabat dulu. Orang kampung tu jahat sangat. Tapi ada seorang. Orang tu alim. Tapi dia tak mau mengajak. Malaikat ni nak pukul dah. Dia jumpa Tuhan. Malaikat pergi jumpa Tuhan. Aku tak gamak nak kalih negeri itu, aku tak gamak. Nak azab pok-pok negeri tak gamak. Pasal apa? Ada seorang alim. Apa Allah Ta'ala kata? Hampir bunuh orang alim tu dulu. Dia boleh duduk seorang-seorang, dia tak mengajak orang, dia tak bertegur orang, hampir bunuh lepas tu dulu. Tu kena ada. Dia Ustaz kadang-kadang pinu sampai Pengkalan Lebaman, Puteri Jaya, pi juga. Saya pergi mengajak tuan-tuan di satu tempat tu, semua belajar kira tak ada orang muda, semua orang tua tu. Saya tanya bab wujud khidam, tak boleh jawab lagi. Padahal ustaz Allah hantu boleh salih mengajak di sana. Dia kata, weh, hampa tak boleh lagu ni, tak selesai masalah. Cuma satu orang tua tanya, ustaz, adakah benda tu wajib? Wajib syarak. Tak buat esok filnar, dia tak masuk neraka. Tak boleh buang saya. Pasal dia jawab, dia kata, kami duk mengaji bab fiqh, tak boleh, tak selesai masalah. Mesti ambil. Mana-mana ustaz mengajar ilmu ni, wajib kena ambil. Kena panggil ustaz tu main. Saya pun tak tahu dah. Maka apabila salah seorang daripada mereka itu mengambil tanggungjawab, ini ada seorang tu yang ambil tanggungjawab ni. Macam kita di sini, ada sekopot dengan masjid ni. Siapa dia tahu? Kawan ni panggil ustaz masuk. Ustaz tu pengurusi masjid kata, cari tu motor ustaz-ustaz. Macam saya jumpa ni pengurusi masjid kita ni, masya-Allah. Cari ustaz-ustaz yang mengajar ni, kata kuliah masjid ni ada duit.
Esok ni Allah Ta'ala nak tengok. Kalau duit ni ada berapa, ada kita kata ada 200 ribu dia, hampa duk guna duit tu di bank saja, tak ambil tunggu mengajar, esok kami azab. Esok kena azab dengan Allah Ta'ala. Tanggungjawab memimpin sini, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap gembala Tuhan tanya. Kalau di rumah saya, Allah Ta'ala tanya saya, hang ajak bini hang macam mana, hang ajak anak-anak hang macam mana. Kalau mai kawasan ni, siapa ni? Masjid, siapa dia pemimpin dia? Pengurusi dia siapa dia? Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an. Setiap gembala Allah Ta'ala tanya. Tak betul esok final, masuk neraka. Dan juga anak karya kita tak ada tempat kuliah mengaji, tak ada. Esok pemimpin kena esok. Sebab itu kita setengah tempat tu, ustaz tu apa, dia ajak ustaz 2-3 orang tu pi tiap rumah. Pi tiap macam kita di Pengkalan lebih mana. Dia pilih satu orang tu, ustaz jom kita pi. Dia jadi macam puak tabligh dia kata. Pi tiap rumah pi habaq. Hari ni ada kuliah di sini nah, hari ni ada kuliah Jojo. Pi kata ceruk. Tu yang sikit tengok ada ramai sikit dah, boleh gerah dah. Satu tempat saya mengajak, bukan koman, semua orang besar-besar. Ustaz apa nama tanya kat Rosni. Dia kata dia mengajak di situ 5 tahun dah, dia kata. Muslimat seorang. Muslimat seorang itu. Nak jawab ni pemimpin ni nak jawab macam mana? Pi ustaz pula 3 tahun kat Rosni dengan perempuan mana tu 2 orang. Masuk tahun yang yang lagi 4 tahun ada 2 orang. Aku tak tahan lah ni. Kali ni aku nak ceramah. Saya pantai ni semua hampa jawab depan Allah Ta'ala. Semua pegawai rumah besar. Hampa jawab depan pasal apa? Hampa biar anak bini batak panggil mai di kuliah. Hampa jawab esok. Saya baca kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pengembala hampa ni gaji berlama-lama kata tak boleh panggil anak bini mai. Lah ni masya-Allah tanya kat Rosli. Bincang pula saya ni dengan pengurusi. Yang jadi buat macam ni. Hari-hari ni kita bawa kenuri. Bawa kenuri apa? Ajak mereka semua muslimat puasa. Hari-hari ni puasa. Oh lah tanya kat Rosli, masya-Allah. Tiap-tiap hari-hari ni saya nak pergi sana, Ustaz, dengan azan lagi kita nak makan minum, Ustaz nyari kita puasa. Kami nak buka puasa di sini. Semua buka puasa di surau. Masya-Allah, punya ramai kat ni. Ramai semua. Tapi kena tahan, saya hentam dulu, saya pagi betul kita pun nak beluan dah. Rupanya aku lepas tak mau lepas pagi lagi doktor lawyer apa semua main mengaji dah. Allahuakbar. Seronok kita lagu tu. Apa tujuan nak betul benda yang tak betul yang tu kan. Biar anak bini duduk di rumah macam mana? Dia kata oleh itu, dia kata setiap ceruk yang diharuskan padanya iaitu bersemayang, semayang qasad. Ceruk yang kata kalau mai boleh buat semayang qasad. Dia panggil dalam kitab Misbah ada 3 marhalah. Mesti ada satu orang 3 marhalah. Satu orang kena lantik satu orang. Tu maksud itu. Dia kata diharuskan padanya bersemayang qasad. Wajib ada satu orang yang dia kata mengetahui dalil yang tafsili. Wajib kena ada seorang dalil yang tafsili. Saya semalam mengajar. Kali ni bahasa mengantuk sungguh-sungguh. Saya dah makan ubat untuk cair darah. Ni mula saya makan ubat cair darah. Bila saya makan tu saya kena tidur Ustaz. Tidur Ustaz lagi mangkit ni mula lah ni. Dia mula mai sikit kacau sikit. Tak apa. Untuk makan ubat cair darah. Tak makan pun tak boleh. Kena makan. Kena tahu pula dia tafsili. Apa dia? Segala hukum-hukum syarak. Hukum disangkut dengan agama tu hukum syarak. Syarak tu mengenal Tuhan. Hukum syarak dah 3 perkara tu lah. Kena ajak anak kadah kita ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Wajib kena ajak. Tanggungjawab pemimpin kena ajak sungguh-sungguh. Dia kata tu. Dan dia kata hukum-hukum syarak yang lain. Apa dia? Selain daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ni ilmu fardu'ain 3 macam ni. Kita nak mati jangan bagi selesai 3 perkara ni. Ilmu tauhid,
ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kena juga. Sini kena ada juga. Untuk muslimat, tak tahu sini mengaji tak? Kitab-kitab penawar bagi hati ada tak mengajar sini? Muslimat. Semua ada. Ada tak orang yang tak pernah mengajar ni, tak pernah mengaji kitab penawar bagi hati? Itu kitab tasawuf. Tuhan bagi akal untuk macam mana tangan Tuhan dan kitab tu dia ada. Sana saya pergi mengajar di Bukit Kecil. Di Sintuk Bugis. Dua tempat tu mengajar kitab penawar bagi hati. Tak boleh, tak ada ruang tuan-tuan. Hak tiga macam ilmu ni tak ada cara dah. Takut kalau kita mati dengan dua ilmu ni lah. Ilmu fiqh ada, ilmu tasawuf ni ada. Hak yang ni tak ada. Allah irham Tuan Guru Saleh, dia bagi wasiat kat saya, kena mengaji hak yang ni dulu. Nombor dua yang ni. Hak yang ni tak puas dah dia kata. Ilmu tasawuf tak apa dah. Pasal apa? Kita mengaji ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid ni ada ilmu tasawuf dah. Orang tu mengenai Tuhan, dia dapat tahu Tuhan. Bila dia tahu Tuhan, dia berani tak buat benda-benda dia tak berani. Kemas dah dia kata. Jadi tak payah banyak sangat lah mengaji ilmu tauhid dengan ilmu fiqh, memadai dah. Dalam kita mengaji ilmu fiqh ni, Allahu Akbar. Kalau kita tak ada ni, tak ada ilmu tauhid, tuan-tuan nak kata macam mana? Allahu Akbar tu macam mana? Allah Maha Besar, besar Tuhan macam mana? Sekali nak baca pula lagi, Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah tu makna Allah. Dengan kita mengaji ilmu tauhid ni, percuma. Ilmu tasawuf kita dapat percuma, kita kata. Tak dapat tidak. Itu dia kata sepakat dalil taklid dan segala hukum syarak yang lain, dan pada setiap daerah itu dibagi masa qatul adwa, maknanya wajib ada seseorang, dia kata ni hakim, pengetua. Yang duduk di bawah kekuasaannya, itu perintahnya di bawah kekuasaannya. Tak dapat tidak, kena juga ada seorang pemimpin tolong ajak kita. Kita tengok lagi dalil tafsiri itu untuk nombor 7. Dalil tafsili, iaitu terperinci, tafsili terperinci, ijmali bawang. Tadi kita tengok tafsili ialah dalil yang mana ia mampu menetapkannya. Satu, wujud dia uleh, qidam dia uleh, dan menghuraikan segala yang subhat. Yang menghuraikan segala yang subhat. Dulu saya ingat dia tanya kat saya, jadi dia daripada Kuala Lumpur, dia kena buang daerah, duduk di kota Kuala Muda. Orang segak, orang muda, umur lagu ni tapi mungkin berumur sikit lah tu. Saya duduk hari-hari tu, dia jumpa kawan, aku nak jumpa Ustaz Cik Rih, ada soalan besar. Boleh sebab beritahu kat dia, kuliah nak naik atas surau pun, atas meja boleh, ataupun nak tunggu kat tempat kereta saya. Dia tunggu kat tempat kereta. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, insya-Allah boleh kot. Saya tahu poin tu, tahu dah ada agak-agak kau ni nak kona aku, tak puas lagi aku tengok aku nak kona dia kan, dia kona aku. Dia kata kita bila macam Ustaz kahwin kan, Ustaz nak kahwin anak. Ustaz boleh tak cipta anak untuk Ustaz? Cipta bini untuk Ustaz? Saya tak boleh. Saya kata, saya apa Tuhan buat kat saya, tu saya boleh lah kata menikah lah. Dia kata nak tanya, Allah Ta'ala yang maha berkuasa tu, boleh dia menikah? Kemas dia kata. Mampu yang aku pergi yang kena. Tuhan dia kata boleh tak? Tuhan cipta bini untuk dia, kemudian Tuhan nikah dengan dia. Saya nak tanya hang pula satu soalan. Hang tahu tak dewak ni dah? Dia kata, mampu lah. Kalau dia pun bukan dia tengok, mampu lah. Rumah saya ada 3-4 ekor. Saya ambil dewak yang cukup muda, segak saya bagi kat hang. Kerja hang apa? Hari-hari hang mandi, hang tunggu sampai dia besar, kemudian hang nikah dengan dewak tu, boleh tak?
Ustaz berapuah dia kata, takkan saya nak nikah dengan bewak apa. Baik, kalau hang tak mau nikah dengan bewak, Allah Ta'ala nak nikah dengan Tuhan, nak cipta satu orang, dia berhajat nak satu perempuan, dia nak nikah dengan perempuan tu. Macam hang lah juga betul, merapu dia kata. Kat hang boleh kata tak boleh nikah dengan bewak, Tuhan boleh betul. Tuhan bukan macam kita dia kata. Dia bersifat dengan isti'an, dia maha terkaya. Kita betul tak ada sifat tu, yang nak nikah dengan nombor satu, nak nikah nombor dua, nak nikah nombor tiga, nak nikah bukan nak. Pasal kita ni, kita lemah. Tuhan dia bersifat maha terkaya. Hak dia. Etikat kata Tuhan tu boleh jadi kufur. Dah saya tanya ustaz, tak apa. Bohong betul, lari itu ya. Merapu tak kena gaya. Dia tanya saya, dia kata, baik, kalau saya nikah dengan bewak, siapa nak jadi khadhi? Oh, pukul dia tak aku lah jadi khadhi. Dia kata, tu boleh tanya Tuhan, siapa nak jadi khadhi dia pula? Tu aku pula jadi Tuhan. Tuhan nak nikah, aku jadi tok khadhi. Apa dia kata? Apa nama ayah Tuhan Harun? Aduh, yang teringat ni dia dengar handle saya ni. Dia tu lah. Dia kata Tuhan Harun, puak ni ada Tuhan Harun. Apa? Kesamaran segala orang yang hak mai tahap kita ni dalil tafsili ni, dia boleh pangkah kesamaran tu. Orang mai duk cerita, duk kata Tuhan ada Tuhan kita siapa bagi jadi, Tuhan bagi. Tuhan siapa bagi jadi, mula ada tu. Tu nak tu dipanggil bangkangan daripada iblis atau syaitan dia kata. Kesamaran yang didatangkan terhadapnya. Tu orang ni pandai dah tu. Ni cara kita kata cara tafsili dah. Tu maksud dia kata macam tu. Tu macam dalil yang tafsili. Tuan-tuan semua pun boleh, insya-Allah. Esok kita bicara tentang sifat-sifat ketuhanan. Kesopahan. Ni kita masuk muka surat 10 ni. Muka surat 10 esok Ustaz boleh bagi elok-elok, bagi lembut-lembut, bagi tuan-tuan semua faham. Ustaz cerita lah dari ijmali lagu ni, dari tafsili lagu ni. Syarat dia macam mana? Jangan lari, tunggu. Lagi Ustaz memang orang tak ada, tak mau lagu tu. Kita mengaji pelan-pelan. Hak mengajak tujuan apa? Nak terlepas daripada azab kita ni. Azab kita di akhirat esok. Aisyah tentang tu dulu, rehat sat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Siapa bawa kitab fiqh tu. Hak fiqh saya nak ulang lagi tuan-tuan. Banyak orang dah pening kepala. Ilmu fiqh tu hak ustaz ambil kitab tu dah kat resmi juga, ada kat resmi bawa. Siapa yang tak ada kitab